Baiklah, pada Jumaat, Pertubuhan Pelindungan Khazanah Alam Malaysia PEKA membuat naik beberapa gambar di Facebook menunjukkan sebuah jentolak di kawasan Bukit Tabur yang digondol dan PEKA mempersoalkan kebenaran menjalankan aktiviti pembersihan hutan di tanah tersebut sedangkan pendaki tidak dibenarkan langsung memasuki kawasan berkenaan. Dan semalam Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menerusi Twitternya berkata, aktiviti pembersihan hutan dan pembangunan di Bukit Tabur dihentikan selepas siasatan pihak berkuasa mendapati kerja-kerja tersebut tidak diberi kelulusan. Jelasnya, semakan lanjut oleh Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ dan pejabat daerah Gombak mendapati aktiviti tersebut tidak mempunyai kelulusan pihak berkuasa dan seperti yang saya laporkan sebentar tadi, Yang di-Ketua Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ Muhammad Fauzi Muhammad Yati menjelaskan pihaknya telah mengambil tindakan penguatkuasaan di lot tersebut pada 11 September jam 11 pagi. Dan jelasnya pemilik lot tanah di Bukit Tabur di Taman Melawati tidak membuat sebarang permohonan untuk membersihkan kawasan tersebut. Dan kita nak membincangkan isu ini, kita nak memandang kepada aspek langkah proaktif untuk melindungi kawasan-kawasan hijau di Selangor. Bersama saya di talian ketika ini, Amli Rakyat iaitu aktivis alam sekitar. Assalamualaikum Amli. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, baik, sihat Alhamdulillah. Jadi Amli, mungkin kita nak bagi penjelasan yang lebih lanjut kepada penonton khususnya ketika ini. Adakah kawasan yang terlibat di Bukit Tabur yang dibersihkan ini adalah sebahagian daripada Permatang Kuarza Genting Kelang? Dan berapa besar sebenarnya kawasan yang dibersihkan terbabit, Amli? Okey, kawasan mula sekali terima kasih kepada pihak Awani kerana telah menjemput saya untuk memberi sedikit pandanganlah mengenai isu ini. Yang pertama, kawasan ini dia tahu saya memang berhampiran dengan Kuarza, tapi sama ada dia memang berada dalam Kuarza Bukit Tabur itu saya tidak pasti sebab kita pun tidak ada satu plan yang betul-betul tepat kawasan Kuarza yang sebenarnya, tetapi paling tidak pun dia sangat berhampiran. Dan seperti yang disebutkan tadi, memang kawasan itu digunakan oleh para pendaki Bukit Tabur untuk menaiki Bukit Tabur. Dan memanglah satu kesalahan kalau orang nak mendaki bukit pun tak boleh, ini kan lagi kita nak menebang pokok di kawasan tersebut. Cuma isu di sini ialah kawasan tersebut merupakan kawasan tanah persendirian. Jadi ini adalah suatu ada komplikasi sikitlah. Kawasan tersebut telah dikenal pasti sebagai kawasan sensitif alam sekitar tahap 1, iaitu tidak dibenarkan sebarang pembangunan dijalankan. Namun begitu, jika ada sebarang pembangunan ataupun cadangan mengenai pembangunan ataupun guna tanah di kawasan tersebut yang perlu dilaksanakan, maka ia haruslah cadangan tersebut haruslah dibawa ke pihak kerajaan negeri. Dan ada dia punya syarat-syarat tertentulah, dan seterusnya kepada pihak Majlis Pembandaran. Dalam kes ini Majlis Pembandaran Ampang Jaya, ya. Majlis Pembandaran Ampang Jaya akan menentukan apakah perkara-perkara ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi jika benar-benar kawasan itu perlu dibangunkan. Baik. Jadi sebenarnya prosesnya panjang. Ya, Syah. Okey, baik Amli, saya nak tanya bagaimana boleh adanya tanah persendirian di situ, sebab kita tahu ini di Permatang Kuarza Genting Kelang ini merupakan tebingan kuarza sepanjang 14 km dan dengan lebar 200 meter yang menjadikannya sebagai antara yang terpanjang seumpamanya di dunia. Dan jelas sekali sudah ada beberapa permintaan contohnya pada tahun 2019 untuk mewartakan kawasan sekitar Permatang tersebut sebagai hub bagi pelindungan dan pemuliharaan alam sekitar. Jadi bagaimana mungkin Amli boleh jelaskan kepada penonton Astro Awani ketika ini bagaimana boleh wujudnya tanah persendirian di kawasan seunik sebegitu yang sepatutnya dipelihara sebaiknya? Berdasarkan kepada maklumat yang saya terima daripada kawan saya, mungkin kawasan tersebut telah merupakan tanah persendirian untuk waktu yang lama lah, maknanya mungkin dah berpuluh tahun. Saya pun tak pasti, jadi saya pun tidak mahu buat sebarang andaian lah. Dan memang kawasan tersebut telah dicadangkan, ya, untuk dijadikan kawasan khazanah UNESCO dan masih belum diluluskan lagi. Dan ada kebimbangan bahawa jika aktiviti seperti ini diteruskan ataupun telah pun berlaku, kemungkinan untuk kita memperolehi tahap ataupun taraf kawasan tersebut sebagai kawasan UNESCO
khazanah UNESCO, khazanah semula jadi UNESCO itu mungkin agak rendah lah, mungkin agak terjejas. Jadi ini merupakan satu kerugian bagi kita. Jikalau kawasan tersebut yang Syaf sebut tadi mempunyai satu kawasan kuaza, bacaran kuaza yang terpanjang di dunia, kalau ia jadi kawasan UNESCO, khazanah UNESCO, maka ia bukan sahaja satu perkara yang menguntungkan bagi pelancong-pelancong di Malaysia, malah dari seluruh dunia. Sebab UNESCO ni bila dia wartakan kawasan tersebut sebagai kawasan orang kata kawasan khazanah semula jadi, maka ia akan menarik minat ramai orang daripada seluruh dunia. Jadi saya harap perkara ini dapat diselesaikan dengan segera dan juga tidak berlaku di tempat-tempat lain. Ini merupakan satu kerugian lah. Cuma dia sini ingin, walau apapun, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak Kerajaan Negeri Selangor kerana mengambil tindakan yang proaktif dan pantas lah. Bagi saya agak pantas juga memandangkan Kerajaan Negeri Selangor ni, kita fahamlah dia ada tekanan di sini. Seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Besar, mereka pun ada keterbatasan daripada kaki tangan. Selangor ni besar dan aktivitinya banyak, ya. Ada aktiviti mencemarkan sungai dan sebagainya, tapi rakyat perlu memainkan peranan yang penting untuk melakukan kejadian ini sesegera mungkin. Dan saya lihat dalam banyak kes alam kita di Malaysia ini, khususnya di Selangor, rakyat telah banyak memainkan peranan yang penting. Ini suatu perkara yang perlu kita teruskan. Ya, kita tak boleh nak harap kerajaan je yang memantau. Tak boleh salahkan kerajaan kalau pemantauan itu ada lompang-lompangnya di beberapa tempat, ya, memang akan ada. Tetapi rakyat perlu bantu. Amli ada mengatakan bahawa rakyat dan juga mungkin aktivis alam sekitar lain perlu memainkan peranan bersama. Tapi seperti yang Amli cakap tadi, saya suka untuk memetik sebab kawasan tersebut antara kawasan yang telah dipertimbangkan oleh pihak UNESCO sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya langkah yang perlu diambil oleh pihak Kerajaan Negeri Selangor untuk memastikan kawasan tersebut terus terpelihara dan mungkin ada penyelesaian di sebalik untuk orang kata nak menyelesaikan rundingan dengan pemilik-pemilik tanah persendirian di kawasan tersebut. Amli, cadangan Amli sendiri bagaimana? Okey, pertama sekali pihak kerajaan negeri dan juga NGO dan juga seterusnya orang ramai haruslah berunding bersama-sama untuk memastikan bahawa kawasan-kawasan seperti ini tidak lagi terganggu dengan serius. Kadang-kadang gangguan itu memang ada dan kita faham pemilik-pemilik tanah ni mungkin dia ingin membangunkan tanahnya dan itu memang hak dia. Cuma mungkin ada perundingan di antara pihak-pihak ataupun pemegang taruh ini untuk mencapai satu jalan. Bagaimana kita boleh selesaikan masalah ini? Sebab masalah ini banyak berlaku di tempat lain juga. Bagaimana untuk kita menyelesaikannya? Mungkin ada pampasan tertentu kepada pemilik tanah. Ini berlaku contohnya misalnya di Kuala Selangor. Di Kuala Selangor kita ada Kampung Kuantan. Dan Kampung Kuantan ini merupakan kawasan pelancongan kelip-kelip yang sangat penting. Bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Tidak ada banyak kawasan kelip-kelip seperti mana yang ditemui di Kampung Kuantan. Jadi ada tanah-tanah persendirian yang pihak Kerajaan Selangor perlu ambil untuk jadikan sebagai kawasan terlindung. Jadi perbincangan berjalan di antara masyarakat tempatan dan juga pihak Kerajaan Negeri Selangor, khususnya Lembaga Urus Air Selangor, dan mereka telah mencapai kata sepakat di mana beberapa kawasan tanah telah diambil dan para pemilik diberi pampasan untuk dijadikan kawasan perlindungan. Tetapi pada waktu itu kadang-kadang mungkin ada orang tak tahu, mungkin kadang-kadang tanah ni bapak dia punya, anak dia tak tahu bila bapak dia meninggal, anak dia balik daripada Kuala Lumpur, balik kampung, dia clearkan tanah. Jadi di kawasan-kawasan seumpama ini, ini satu poin lagi. Pihak kerajaan negeri harus menumpukan pemantauan kepada kawasan-kawasan utama. Itu pun mungkin banyak. Ya. Jadi perlu mencari jalan bagaimanakah kawasan utama ataupun yang kita kata priority areas ni dapat dipelihara. Ya, kawasan kelip-kelip, kawasan pelancongan, kawasan hutan simpan, baik hutan simpan tanah tinggi ataupun kawasan hutan gambut ataupun tanah pamas dan seumpamanya. Semua ni perlu diberi perhatian. Dan untuk itu macam saya sebutkan tadi, rakyat perlu membantu pihak kerajaan. Kita tak boleh nak harap pada kerajaan, tetapi rakyat haruslah peka kepada, sebenarnya dalam kes di Bukit Tabur ni, rakyat yang
mewar-warkan ataupun menghebahkan Baik. isu tersebut. Baik, terima kasih aktivis alam sekitar bersama kita sebentar tadi Amlir Ayat atas perkongsian langkah proaktif melindungi lebih banyak kawasan hijau